أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا وهب لي رزقا واسعا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayat 17 dan 18 daripada surah Al-Hujurat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamunnuna 'alaika an aslamu قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat sekalian, kita teruskan jelajah surah, iaitu surah Al-Hujurat, dan kita sampai kepada ayat-ayat akhir daripada surah ini, ya. Masih lagi berkaitan dengan suasana dalam sebuah negara yang diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berdepanlah dengan pelbagai kerenah manusia. Manusia pastinya akan ada karenahnya, akan ada masalahnya, dan di sini kita berdepan dengan warga negara baru, ya, yang maknanya bergabung dalam negara yang dipimpin oleh Rasul, baru masuk Islam, kemudian cuba untuk meninggi diri, mendabik dada dan menonjolkan diri. Dia macam kita lah, masuk opeh, ya, masuk opeh, orang dah masuk sekian lama daripada awal lagi. Masa tu opehnya, ya Allah,
Banyak benar kurangnya masa itu. Opeh ni maknanya office lah, cakap kampung kata opeh, tak? Opeh ni. Jadi masa itu banyak benar kurangnya, ya Allah, tak? Dan dibangunkanlah institusi dan organisasi itu daripada susah payah. Tiba-tiba masuk newcomer, masuk orang baru ni tadi. Oi mak, bila masuk orang baru ni, dia punya mencoknya lah, tak? Dia punya lagaknya, dia punya mencoknya. Jadi dia tidak mengumpamakan orang-orang lama ni. Dia merendah-rendahkan orang lama ni. Jadi ini suasana yang Nabi terpaksa hadapi. Dalam organisasi kita pun kita akan ada orang-orang baru, tak? Orang-orang yang kemudian yang belum cukup kukuh, belum cukup kukuh dengan pengalaman jerih payah, dengan sepak terajang, dengan susah payah. Kalau bahasa Perak ni gulim perin lah, tak? Dia tak merasa masa kita lenten derin dulu, gulim perin bahasanya, untuk membangunkan Islam daripada Mekah, terpaksa hijrah, berdepan dengan suasana-suasana getir dalam peperangan Badar, peperangan Uhud. Dia tak merasa itu semua. Dia bersama dengan Islam ketika Islam sudah selesa. Ketika Islam sudah selesa, ketika Islam sudah ada segala-galanya dan sudah mendominasi suasana. Islam sudah menguasai suasana. Begitu. Jadi datanglah new citizenship ni, citizens ni, new citizens ni, bukan local citizen, bukan. Itu local citizen, itu Alibaba, tak? Jadi ni new citizens ni of Islamic State yang baru dibina oleh Nabi tu. Mulalah demo. Tak? Mulalah demo cuba untuk membangga-bangga diri, menonjol diri dan merendah-rendahkan dan mengurang-urangkan orang lain. Jadi ayat ini berbunyi yamunnun, mereka itu mengira dan merasa bangga, mereka itu mengira dan merasa bangga diri mereka itu, yamunnuna alaika an aslamu, lantaran mereka baru masuk Islam, mereka telah Islam. Mereka tiba-tiba cuba menonjolkan diri. Kami masuk Islam ya Rasulullah, kami bawa anak kami bawa isteri kami bawa keluarga kami, dan kami masuk Islam tak ada perang-perang pun. Yang demo ni masuk Islam setelah perang, baru nak masuk Islam. Kami ni tak ada apa pun. Kami masuk Islam bi ghairi qital, tanpa sebarang perang. Kami datang dengan anak kami, cucu kami, kaum keluarga kami. Ada apa-apa ke? Tiba-tiba dia menanya tu. Dia menanya, ada apa-apa ke Rasulullah? Tak ada apa-apa. Takkan tak ada apa-apa? Orang punya ada kekira. Ada cangkuknya. Ada kekiranya. Dia masuk Islam, kemudian datang menonjolkan diri. Kami datang ramai, kami masuk Islam dengan sukarela, tak ada perang-perang. Ada apa-apa ke Rasulullah? Takkan tak ada apa-apa kot. Itu pesennya. Rupanya sebagaimana yang kita baca bahawa mereka itu belum kemeh imannya, walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Kamu hanya Islam tapi belum masuk iman dalam hati-hati kamu. Sebab itu kita kan ada taraf. Mula Muslim, petu mukmin, petu muhsin. Taraf itu. Mula-mula Muslim, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian kena naik menjadi mukmin. Buktikan dengan perjuangan, dengan pengorbanan, dengan tindakan. Naik pula muhsin, buat itu segala-galanya kerana Allah, bukan kerana yang lain. Semuanya dipulangkan ke manfaatannya kepada Allah, ataupun kita kata bukan kerana diri sendiri, semuanya kerana Allah, semuanya kerana Allah. Jadi mereka ni tadi yamunnuna alaika an aslamu. Mereka, kalau di sini diterjemahkan, mereka mengira dirinya berbudi kepada Tuhan hamba. Tengok Rasulullah, kami masuk ramai ni, Islam
jadi kuat, kami lah. Islam jadi kuat ni, kami lah puncanya. Kalau tak ada kami, entahlah Islam ni. Oh Allah. Dia sudah merasakan macam Islam menumpang dia, bukan dia menumpang Islam. Sebenarnya dia menumpang Islam. Dia jadi berharga, dia jadi bernilai, dia jadi bermakna, tahu tujuan hidup, ada idealisme perjuangan kerana Islam. Kalau tak ada Islam, hidupnya dalam keadaan tak tentu arah. Wa in kanu min qablu lafi dalalim mubin. Sebelum Islam adalah mereka di dalam kesesatan yang nyata. Jadi sebenarnya penggabungan diri mereka dalam Islam, sebenarnya mereka menumpang Islam, bukan Islam menumpang mereka. Mereka dapat faedah daripada Islam, bukan Islam dapat faedah daripada mereka. Islam itu milik Allah. Tak? Islam itu milik Allah. Jadi di situ bagaimana kegagalan nilai, tak? Pemikirannya salah. Dia merasa bahawa bangga dia terlibat dalam jemaah Islam. Kalau tak ada dia, entahlah jemaah Islam ini. Padahalnya jemaah Islam lah yang menyelamatkan dia. Dengan adanya jemaah Islam, barulah dia mengenal Tuhan yang sebenar, barulah dia tahu syariat yang sebenar. Kalau tidak, selama hari ini dia duduk dalam satu syariat yang disebut sebagai Syariatus Sahra. Syariatus Sahra ni maknanya law of the jungle. Law of the jungle. Dia tak? Survival of the fittest. Siapa yang kuat, dialah survive. Itu dipanggil law of the jungle. Kalau bahasa Arabnya dipanggil Syariatus Sahra. Syariah Sahra. Sahra tu padang pasir lah. Arab panggil Sahra, padang pasir. Kita panggil Sahara. Lebih kurang lah, adalah bunyi-bunyinya. Arab lah juga. Tak? Sahara dengan Sahara, dekat-dekat itu. Hai, kita dulu ada satu institut, namanya Institut Sahara. Tak? Jadi maknanya di situ, sebenarnya dia tak boleh bangga, dia tak boleh menonjol diri, merasa dirinya berbudi kepada Tuhan hamba, wahai Muhammad, dengan sebab mereka telah Islam, tidak melawan dan tidak menentang. An aslamu. Begitulah. Tak? Mereka rasa bahawa mereka istimewa daripada sahabat-sahabat yang senior, al-sabiqun al-awwalun. Mereka rasa diri mereka bahawa mereka ini dia punya status dan kelas dia lebih daripada sahabat-sahabat yang awal. Hadirin hadirat sekalian, Allah Ta'ala sentiasa meletakkan as-sabiqun al-awwalun ulaikal muqarrabun. Tak? Kita tak boleh lupa soal seniority dalam Islam. Kita tak boleh lupa Bilal, kita tak boleh lupa Sumayyah, kita tak boleh lupa Ammar. Tak? Yang datang kemudian ni masa Islam dah selesa ni, ini banyak bawa masalah. Pasal tak diuji. Tidak diuji, tidak pernah menerima ujian-ujian. Ini yang banyak bawa masalah di dalam peperangan Hunain. Dalam peperangan Hunain ni, yang jenis basuh kemudian bila Islam kuat ni, mereka kata kali ni kita berperang pasti menang. Pasal jumlah kita tak pernah banyak ini. Dulu kita jumlah kita kecil je, sikit je, itu pun menang. Ini kan jumlah banyak. Sedangkan perkiraan Allah bukan pada jumlah. Perkiraan Allah bukan kepada kuantiti, tetapi pada kualiti. Bukan aspek kuantitatif, tapi aspek kualitatif. Tak? Maka Tuhan sebut dalam peperangan Hunain, wa yauma Hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an. Pada peperangan Hunain, ketika kamu berasa takjub dengan banyaknya bilangan kamu, falam tughni ankum syai'a, sedikit pun bilangan itu tidak memberi guna kepada kamu. Tiba-tiba bercempera, diserang oleh musuh dengan panah-panah dan tombak-tombak di sebalik bukit-bukit, bercempera lagi. Bila lari dia kata, thumma
kemudian disebut di dalam surah itu, di dalam ayat itu, ya, thumma tawallaitum mudbirin wa daqat alaikumul ardu bima rahubat. Tiba-tiba kamu berasa sempit bumi ini. Wa yawma hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat alaikumul ardu bima rahubat. Tiba-tiba kamu rasa bumi ini sempit. Thumma wallaitum, kamu pun lari, berpaling ke belakang, mudbirin. Tuan-tuan, 7 kilometer daripada Hunain ke Mekah tu 7 kilometer. Lari punya lari dengan kuda lah. Sudah-sudah dah sampai Mekah. Wela pendek benar rasanya, ya tak? Dekat benar Mekah. Daqat alaikumul ardu bima rahubat. Ya tak? Menjadi sempitlah bumi ini, kamu rasa dekat benar Mekah. Pasal lari langkah 1000, ya. Putih tapak kaki dah tak tengok ke belakang, ya. Jangan main dengan jumlah yang ramai tetapi tidak ada kualiti. Itulah masalah yang dihadapi, ya tak? Maka Tuhan bagi pengajaran kepada Bani Asad dan juga Al-A'rab daripada golongan Badawi ini yang baru masuk Islam, yang kemudian berpindah ke Madinah dan menjadi warga negara Madinah. Hadirat-hadirat sekalian, bila dah memerintah bukan maknanya selesa, ya. Duduk di Mekah pun memang tak selesa. Bila duduk di Madinah, ingat boleh selesa. Dah lagi besar cabarannya, ya tak? Di Eropah kata terbang juga lah, ya tak? Bila dah take off tu bukan maknanya selesai. Bila dah take off tu, pula bagaimana nak mengendalikan pesawat tu, ya tak? Bagaimana nak mengendalikan pesawat tu. Bahkan yang lebih kronik dan lebih kritikalnya bila nak landing. Jangan buat main, terjerombak, ya. Landing time lagi problem. Air Asia di Brunei, tuan-tuan, lepas masuk ke dalam padang rumput, ya tak? Terlepas landasan, dah mana pasir pecah tayarnya. Lebuh ke lepas daripada luar landasan, ya tak? Di Brunei kira-kira 3 minggu sudah, ya tak? Jangan buat main, pucat, ya tak? Pucat. Jadi dengan keadaan landing time-nya pun satu benda, ya. Jadi bila mana kita memimpin satu organisasi ke, institusi ke, negara ke, jadi Nabi sebenarnya tidak sunyi berdepan dengan karena manusia ni tadi. Hal ehwal keadaan manusia yang menjadi new citizens of Islamic State of Madinah ini tadi, ya tak? Itulah keadaannya. Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi asuh mereka, bimbing mereka. Qul, katakanlah kepada warga negara yang baru ini, ya, la tamunnu alayya islamakum. Janganlah kau merasa bangga, janganlah kau merasakan diri kau berjasa, berbudi untuk Islam. La tamunnu alayya islamakum. Di sini diterjemahkan bahawa katakanlah kepada mereka, janganlah kamu mengira keislaman kamu itu sebagai budi kepada aku, iaitu kepada Rasul. Kalaulah sah pengakuan kamu itu sekalipun, Allah jualah, ya, bahawa dikatakan Allah jualah, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Allah jualah yang berhak untuk membangkit-bangkitkan, untuk menyebut-nyebut budi dan nikmat dan jasanya kepada kamu. Maknanya apa, tuan-tuan? Kita ni menyebut-nyebut nikmat tentang diri kita, ya, kepada orang lain, itu mazmumah. Mazmumah ni maknanya sifat yang terkeji. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan segala sedekah dan bantuan kamu dengan kamu bercita-cita untuk dibangga-banggakan dan dihargai. Wal adha, jangan kamu batalkan pahala sedekah-sedekah kamu dengan kamu sakiti orang-orang yang kamu bantu. Hatinya, jangan kamu sakiti hatinya, jangan kamu ungkit, nanti habis batal pahala sedekah kita, ya tak? Jadi maknanya menyebut-nyebut dengan membangga-bangga nikmat itu, sedangkan yang kita banggakan itu sebenarnya, nikmat itu sebenarnya datangnya daripada Allah.
Allah Al-Mun'im, kita Al-Mun'am. Ya, Allah Al-Mun'im, baris bawah, yang memberi nikmat dipanggil Al-Mun'im. Sebab itu ada Abdul Mun'im. Tapi kita orang Melayu, kita hidupkan nun tu jadi Munaim, arwah dah. Ya, Cikgu Munaim, ayah kepada saudara Hasnul kita. Ya tak? Abdul Mun'im jadi Munaim. Bolehlah bunyi ada sikit, ya tak? Tapi kita ini dipanggil Mun'am, yang diberi nikmat. Dia menyebut nikmat-nikmat, dia bangga dengan nikmat Islam, dia lupa Allah lah, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Bahkan Allah lah yang patut berbangga menyebut-nyebut nikmat, kerana dialah yang memberi hidayah kepada kamu sehingga kamu dapat beriman. Tuan-tuan, kan dalam muqaddimah ceramah-ceramah orang selalu sebut alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Kan kita ada dengar orang dalam muqaddimah ceramahnya, dia kata alhamdulillahillazi hadana, segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kita. Allazi hadana lihada, kita boleh datang mengaji, kita dah menutup aurat, kita dah tahu nak berzikir dan berfikir dengan cara yang betul. Jadi kita kata alhamdulillahillazi hadana lihada, segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kita untuk ini. Ya, ngaji, berzikir, berfikir dengan cara Islam, berkorban, terlibat sama dalam perjuangan. Alhamdulillah allazi hadana lihada, segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kita untuk ini. Sebaliknya, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, tidak mungkin kita akan dapat petunjuk kalau Allah tak bagi kita petunjuk. Tuan-tuan tak ingat ke kita zaman 60-an, zaman 70-an, mana rupanya kita Allah 40 malam kita kerabat bukit, ya tak? 40 malam kerabat bukit. Bukit mana jangan cerita, ya tak? Teruklah kita tahun 60-an 70-an. Zaman Texwood, zaman maknanya hippies, zaman apa lagi, ya tak? Panggung anniversary kita. Zaman itu teruk kita Betty Grable masa tu. Orang perempuan kalau pakai tudung ustazahnya pun sejemput. Sejemput maknanya tudungnya pun sejemput je ikat pitu je. Ngajar dah pakai tumit tinggi, baju kebaya. Masa itu dah. Allah, kalau tak ada Tuhan bagi petunjuk, satu arus yang menyelamatkan kita, dipanggil arus itu sebagai arus kebangkitan Islam. Ya, the renaissance of Islam, the rising tide of Islam. Arus itulah yang bawa balik kita, ya, ke pantai. Kita dah hanyut, dibawa oleh arus westernisasi, arus pembaratan. Tiba-tiba datang satu arus, ya, bawa kita balik ke pinggir, bawa kita balik ke pantai, untuk kita hidupkan balik masjid kita, hidupkan balik majlis ilmu, hidupkan balik sekolah-sekolah, hidupkan balik sekolah agama, hidupkan balik maknanya program dakwah dan sebagainya. Itu dia. Kalau tak ada Allah menyelamatkan kita, Allahu Akbar, ya tak? Jadi dengan sebab itulah dikata balillah, bahkan katakan kepada mereka Allah lah yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Allah lah yang sebenarnya berhak untuk menyebut nikmat. Dan kalau Allah menyebut nikmat, itu dipanggil mahmudah. Berbeza dengan kita menyebut nikmat dan membangga-bangga dengan nikmat, itu disebut mazmumah. Ya, maknanya kita jangan bangga. Nikmat tu Allah bagi. Kita al-mun'am. Ya, Allah Ta'ala al-mun'im. Baris bawah dengan baris atas. Itu dipanggil isim fa'il dengan isim maf'ul. Kalau kita mengaji saraf ataupun semantics, ya tak? Semantics. Jadi maknanya di situ yang kita berhak memuji diri ini Allah.
balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Yang berhak memuji diri ini Allah. Sebab itu puji dia ada 4. Ya tak? Puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, dan puji qadim bagi qadim. Dan bila puji hadis bagi hadis. Jadi bila kita dipuji, kita terus kata alhamdulillah. Segala puji itu bukan bagi kita. Bila orang puji kita, kita kata alhamdulillah. Segala puji itu bagi Allah. Jika dipuji janganlah lupa, semuanya milik Allah. Kata di Nazri Johani, ya tak? Ada 3 orang ni tuan-tuan, ya tak? Asri Rabbani, Nazri Johani, Munif Hijaz. Demo ni satu sekolah dulu, ya tak? Ya, satu sekolah. Mereka ini terlibat dengan Arqam, mewujudkan nada murni, qatrun nada dan sebagainya, ya tak? Kemudian menjadi ikon nasyid dan pendakwah, ya, insya-Allah. Taib. Jadi maknanya di situ bahawa sebenarnya kamu tu patutnya terhutang budi kepada Allah, bukan Allah pula, bukan Islam pula terhutang budi kepada kamu, bukan Nabi Muhammad pula terhutang budi kepada kamu. Kamulah yang terhutang budi kepada Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad itu habibina wa syafi'ina, ya tak, wa dzukhrina wa maulana Muhammad. Adanya Nabi barulah kita nampak jalan. Laulal anbiya lakana an-nasu kal bahaim. Kalaulah tak ada nabi-nabi, manusia itu akan jadi seperti binatang-binatang ternak. Laulal anbiya lakana an-nasu kal bahaim. Kalaulah tidak ada nabi, nescaya manusia itu seperti bahimah, bahaim, binatang-binatang. Makan tidur beranak, makan tidur beranak. Apa yang makan? Makan nak hidup lah. Apa yang hidup? Hidup nak makan. Apa yang makan? Makan nak hidup lah. Pusing je kot itu. Jadi di situlah adanya Nabi, ya, maknanya kita kata mengeluarkan manusia. Adanya Allah, adanya Islam, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Jadi ini sebenarnya nak bagi satu pengajaran kepada orang yang baru dalam perjuangan, baru masuk dalam institusi, dalam jamaah. Jangan buat masalah. Belajar dari bawah. Duduk dulu, diam-diam. Diam-diam duduk, tak? Belajar daripada orang lama, tak? Tengok apa pengalaman orang. Cuba baca balik bagaimana sejarah mereka, bagaimana sejarah jamaah, bagaimana sejarah institusi, bagaimana sejarah nak tubuhkan negara Islam. Mereka ini datang sehelai sepinggang, ya tak, daripada Mekah. Orang-orang Ansar pula bersedia menerima orang Muhajirin dengan sungguh-sungguh. Yuhibbunahum, ya tak, dikatakan walladzina tabawwa'ud dara wal iman yuhibbuna man hajara ilaihim. Sangat-sangat kasih kepada Muhajirin yang berhijrah kepada mereka. Tengok dulu sejarah itu, ya, supaya tidak tiba-tiba mengemukakan dan menonjol-nonjolkan diri akuran daripada keislamannya, ya tak? Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bawa nota kaki tu, ya, 4936. Kata Maulana Abdullah Yusuf Ali, 4937, ya, 4937, ya, bukan 4936. 4937 bawah sekali, katanya agama Islam itu sendiri merupakan keistimewaan yang paling bernilai. Kalau tak ada Islam, tidak adalah salam. Ya, kalau tidak ada Islam, tidak adalah salam. Salam itu maknanya sejahtera. Ya tak? Salam itu maknanya sejahtera. Jadi sebenarnya yang menyelamatkan manusia itu adalah agama. Tanpa agama manusia akan binasa. Ya tak? Itu kata Munif, tanpa agama manusia binasa, tanpa ilmu manusia buta, tanpa iman manusia sengsara, tanpa ukhuwah. Jadi itu disebut, ya, di antara kita kata iman, Islam, ilmu, ukhuwah. Jadi kita tu sebenarnya jangan lupa itu semua.
Bila kita dah ke depan, ya tak? Bila kita dah memainkan peranan, jangan lupa dasar itu, prinsip itu, akar itu, jangan lupa, ya tak? Jangan lepas, ya. Jadi yang istimewa itu bukan kita, yang istimewa itu ialah Islam. Islamlah yang menjadikan kita istimewa. Pasal Islam itu istimewa, yang keistimewaan yang paling bernilai. Jadi yang istimewa itu bukan kita. Kalaulah tak ada Islam, siapalah kita? Ya. Dengan menerimanya, kita bukannya berbudi kepada orang yang membuat seruan kepada kita. Bila kita terima dan terlibat dalam perjuangan Islam, jangan pula kita rasa bahawa kita ini sudah memberi jasa kepada pemimpin kita dalam jemaah Islam, dalam negara Islam. Jangan kita rasa bahawa kita ini memberi nilai tambah, ya, kepada perjuangan Islam. Sebenarnya Islam, dengan adanya Islam itulah kita dapat nilai tambah. Dengan adanya Islam itulah kita dapat nilai. Kalau tak ada Islam, apalah nilai kita? Berbaring je nunggu orang bagi, ya tak? Berbaring je nunggu orang bagi subsidi, ya tak? Apalah nilai kita kalau tak ada Islam? Jadi berbaring je nunggu berapa boleh dapat, di mana boleh dapat. Macam Arab Badawi ni tadi, ya Rasulullah, kami datang ni, kami bawa ji'naka bi auladina wal ayal, ya, kami datang ini, datang dengan anak pinak kami, dengan keluarga kami, min ghairi qital kama qatalaka banu fulan, ya, kami datang ini bawa anak pinak dan kami masuk Islam tanpa peperangan, sedangkan orang lain itu memerangi engkau, ya tak? Lalu mereka berkata, tak ada apa-apa ke ya Rasulullah? Takkan tak ada apa-apa kot. Ini masalah, mentaliti ni masalah. Mentaliti ni lah yang menyebabkan kita banyak tergadai, ya tak? Berapa dapat, bila dapat. Inilah mentaliti yang banyak kita tergadai. Allahu Akbar. Satu demi satu, ya tak? Satu demi satu, ya tak? Tu dia. Sampaikan kem askar pun tergadai, tuan-tuan. Kem askar yang strategik di Johor lebur demi pembangunan. Padahal dia sempadan kita dengan Singapura, weh. Mana boleh ganti Singapura, sempadan. Dia sangat strategik, keselamatan negara. Pindah demi pembangunan. Apa ni? Ya tak? Apa ni? Jadi itu, ya, hanya tinggal nostalgia je lah. Kem Majdi ke, kem apa ke, tinggal nostalgia je. Orang masuk, ya, gaining ground, masuk dalam negara, bina bangunan, ya, maknanya acquire land, ambil tanah. Apa yang tinggal? Tak ngapa lah, kita dapat 500 sudah lah. Allahu Akbar. Apa ni? Ya tak? Apa nak jadi, ya tak? Apa nak jadi ni, ya tak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, daripada 500 baik naikkan rega getah. Daripada 500 bagi pada penoreh, sebenarnya baik naikkan rega getah. Apung. Dulu apung, ya. Dulu apung, ya tak? Jadi ini semua, ya Allah, bila dipikirkan balik, ya, dipikirkan balik, banyak benda yang tak selesai, ya, banyak benda yang perlu diselamatkan, ya, banyak benda yang perlu diselamatkan. Jadi dikata di situ bahawa, ya, kalaulah penerimaan itu, katanya jangan kita fikir kita inilah yang berbudi kepada orang yang membuat seruan kepada kita. Katalah kita terlibat dalam perjuangan Islam melalui usrah. Kita terlibat dalam perjuangan Islam melalui dakwah tabligh. Mereka buat gash, mereka buat ta'lim. Okey, akhirnya terlibat dalam perjuangan Islam. Kita terlibat dalam perjuangan Islam melalui kaset-kaset dan ceramah-ceramah Ustaz Syamsuri ke, siapa ke, ya, okey. Tapi jangan selepas itu kita ini membangga diri. Teman lah. Kalau tak ada teman, entahlah, harapkan koma. Jangan ropi tu. Jangan sampai habis pahala-pahala. Jangan sampai habis pahala-pahala, mengungkit balik penglibatan dan pengorbanan kita. Kemudian jangan menafikan pengorbanan orang dahulu, ya Allah, kesusahan orang yang dahulu, ya tak? Jangan kita anggap kita berbudi kepada orang yang membuat seruan kepada kita, yang menyelamatkan kita.
ataupun mana-mana masyarakat tertentu yang telah bersedia untuk menerima kehadiran kita sebagai sebahagian daripada organisasi, institusi, jamaah negara Islam yang dibina, iaitu di kota Madinah Al-Munawwarah. Kalaulah penerimaan itu adalah penerimaan benar-benar dari hati nurani, maka ianya menjadi keistimewaan dan budi yang didapati oleh orang yang memeluk agama itu sendiri. Sebenarnya dia bertuah dapat Islam, dia bertuah kerana masuk dalam negara Islam, dia bertuah menjadi umat Muhammad. Jangan tiba-tiba dia cuba untuk mendesak Nabi Muhammad, mendesak agama, mendesak negara untuk maknanya berbangga dengan kehadirannya. Tak ada tuan-tuan, tak? Tidak ada. Tuan-tuan dan puan-puan, selalu saya sebut dan tuan-tuan pun selalu dengar sebab tuan-tuan pun mengaji kitab hikam, dikatakan bahawasanya idfin wujudaka fi ardil khumul, tanamkan diri kamu, ego kamu, bangga diri kamu di dalam tanah yang gembur, fama lam yudfan lam yanbut, sesuatu yang tidak ditanam tidak akan tumbuh, sesuatu yang tidak ditanam tidak akan tumbuh. Maknanya apa? Kalau ibarat jagung, kita ambil jagung, kemudian kita tak makan, kita simpan, kemudian kita ambil bahagiannya yang kita kata untuk direndam. Bila rendam dia pun bertunai, cantik rupanya, keemasan, keemasan. Kita pun nukir jagung. Tahu nukir? Nukir. Jadi kalau jagung yang keemasan ini, yang dah bertunai ni, tiba-tiba tak tak bersedia untuk dibenamkan, merasa ke kita merasa ke nak makan jagung? Tak merasa. Jadi maknanya kita ni kalau nak jadi mulia di sisi Allah, rendahkanlah diri, jangan nyombong dalam perjuangan, jangan mendabik dada. Tak? Kita bahkan merasakan diri kita ini sangat bertuah dengan adanya institusi Islam, jamaah Islam, negara Islam. Maka akhirnya dapatlah kita selamatkan diri, hu anfusakum wa ahlikum naro, itu dia. Jadi benar-benar dari hati nurani, maka ianya menjadi istimewa dan budi yang didapati oleh orang yang memeluk agama itu sendiri, iaitu bahawa cahaya dari sisi Tuhan yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, akhirnya keluarlah mereka daripada kegelapan-kegelapan. Sebelum Islam, na'budul asnam wa na'kulul maitah wa ya'kulu minna al-qawiyyu ad-da'if. Sebelum Islam, na'budul asnam, kami sembah patung-patung, na'kulul maitah, kami makan bangkai-bangkai, ya'kulu al-qawiyyu minna ad-da'if, yang kuat di kalangan kami memakan dan menindas orang-orang yang lemah di kalangan kami. Sebelum Islam datang, naqta'ur rahim, kami memutuskan silatul rahim, kami berperang, kami bergaduh sebelum Islam. Tapi bila Islam datang, bertaut Aus dengan Khazraj. Aus dengan Khazraj ini bertaut setelah 300 tahun berperang di zaman jahiliyah. Bila si Aus, satu orang daripada kabilah Aus masuk Islam, satu orang daripada kabilah Khazraj masuk Islam, akhirnya bercantum. Tak perlu ada meja bulat, tak perlu ada meja bulat, akhirnya mereka bersatu. Bangsa-bangsa bersatu, tak berapa kali meja bulat. Idak juga ada bersatunya, tak? Bahkan digugat dengan elemen dan instrumen veto, tak? Untuk menafikan hak orang-orang yang kena tindas. Itu dia, untuk menafikan pembelaan. Tadi sibuk bangsa-bangsa bersatu, sibuk dah majlis keselamatan. Ngapa sibuk Pasal Israel dah mula banyak dah terkorban. Israel dah mula dekat 50 orang.
Mulalah dia memeto guna ya tak majlis keselamatan untuk desak gencatan senjata. Nampak ya tak? Ni yang lupa yang tergolin orang Palestin, orang Islam ni. Tapi bila dah dekat 50 orang tergolin orang Palestin, orang Israel, mula majlis keselamatan bersidang. Ni nak buat gencatan senjata lah ni, tak bagi Hamas menang lagi. Itu pesennya, nampak sangat sandiwaranya, ya tak? Tahu sangat sandiwaranya tuan-tuan ya. Ya Allah, tapi orang Islam ni kadang-kadang entah berapa kali kena patuk di tempat yang sama. Nabi kata la yuldagul mu'min fi juhrin marratain. Tidak boleh orang mukmin itu dipatuk di tempat yang sama sampai 2 kali. Ambillah pelajaran kata Nabi. Ambillah pengajaran kata Nabi, ya tak? Itu dia maknanya. Entahlah OIC ni, ya Allah, OIC, ya tak? Jadi nak mengharapkan PBB, nak mengharapkan majlis keselamatan, memang tak akan ada harapnya, ya tak? Harap-harap terap, ya. Jadi bahawa cahaya dari sisi Tuhan telah pun memasuki kalbu mereka, dan mereka telah pun menerima bimbingan hidayah daripada Tuhan. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, nak ngira kan kita di sini rata-rata lah ngaji sekolah orang putih dulu. Tapi alhamdulillah, cahaya itulah yang menyebabkan penuh balik masjid kita, penuh balik pengajian kita. Tapi ada orang nak padamkan cahaya ni. Yuriduna an yutfi'u nurallah bi afwahihim. Ada di antara mereka yang mahu untuk memadam cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Propaganda melalui momokkan, ya, melalui maknanya kenyataan. Ini sebenarnya bukan ngaji, bukan ngajo, katanya, ya. Ini sebenarnya tak adanya ngaji-ngaji ni, ya tak? Ni ngata ni, katanya ngata, ya tak? Propaganda semua tu. Ya Allah, ya Tuhan, ya tak? Ada demikianlah. Jadi semuanya ini kata Allah, in kuntum sadiqin. Kalau kamu benar dalam dakwaan kamu yang kamu telah beriman, kamu ada peranan, kamu kena iktiraf Allah Al-Mun'im. Kamu kena pegang kukuh kepada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah mengiktiraf Allah sebagai antara lain Al-Mun'im. Allah lah yang memberikan nikmat. Itu di antara tuntutan tauhid rububiyah, ya. Itu di antara tuntutan tauhid rububiyah. Kemudian Allah menyebut tentang bagaimana ilmu Allah. Ya tak? Allah itu alimum bidzatis sudur. Allah Ta'ala itu tahu apa yang ada di dalam dada kamu. Innallaha ya'lamu ghaib. Benda yang tak nampak. Ya, benda yang tak nampak dipanggil ghaib. Dia punya jamak ghuyub. Ya. Kalau satu bait, rumah. Kalau banyak buyut. Kalau satu ghaib, kalau banyak ghuyub. Kalau satu ni poket ni dipanggil jaib. Kalau banyak juyub. Kalau rumah satu bait, kalau banyak buyut. Kalau ghaib satu, kalau banyak ghuyub. Itu ya orang Melayu pakai tu, ghuyub. Tapi tak tahu hanya cakap Arab dah. Itu cakap Arab dah. Wish, habis dah ke mana ghuyubnya. Kita cakap Arab tapi tak tahu ghuyub tu cakap Arab. Demo pun tak ngapo. Demo pun tak ngapo, ya tak? Itulah sebenarnya pengaruh Arab ni cukup kuat dalam kita, dalam orang Islam Melayu ni. Ya, dalam kita ni sebenarnya. Tapi kita tak tahu kahirnya. Udah lama ghuyubnya, ya tak? Udah padam. Padam, ya tak? Padam tu pun sebenarnya daripada perkataan khamidun. Fa idzahum khamidun, ya tak? Dalam satu ayat, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum, surah Yasin, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum, ada khamidun tu di mana? Fa idzahum,
Kerana ayatnya berbunyi, ya, in kanat illa sayhatan wahid wa ma anzalnahum dalam ayat tu dikatakan wa ma anzalnahum, kami tak turunkan junud, ya, kami tak turunkan tentera untuk menghapuskan mereka, bahkan cukup dengan suatu suara yang sayhatan wahidatan, ya tak? Maka fa idahum khamidun. Khamidun tu maknanya apa tuan-tuan? Padam. Yang orang Melayu panggil sebut padam. Hish, dah lama padam dah, kata orang Melayu. Padam tu mati lah. Jadi khamidun tu padam. Padam tu mati lah, tumpah. Jadi kita perkataan padam tu sebenarnya daripada khamidun. Itu pengaruh Arab juga. Ya, pengaruh Quran lah, lebih tepat lagi pengaruh Quran, ya tak? Jadi sebenarnya tak usahlah kamu cuba nak menyembunyikan diri kamu yang opportunis. Opportunis ni maknanya orang yang ada kepentingan daripada Islam. Bukan dia nak korbankan dirinya untuk Islam, tapi dia ada kepentingan untuk Islam. Dia ada kepentingan maknanya untuk diri dia, bukan untuk Islam, tapi untuk diri dia. Golongan ini dipanggil opportunis. Jadi Allah Ta'ala kata, innallaha ya'lamu ghaib. Bukan sekadar apa yang dalam hati kamu, agenda yang tersembunyi dalam hati kamu. Kamu masuk Islam, rupanya ada kepentingan. Sekali masuk dapat 50, ya tak? Keluar, masuk lagi dapat 50, keluar, masuk lagi tak dapat. Bila tak dapat, keluar. Udah 4 kali keluar, 3 kali masuk. Apa namanya? Masuk Islam dah 3 kali katanya. Keluar dah 4 kali. Kenapa 4 kali? Ialah masuk yang ketiga tu tak dapat lagi 50, ya tak? RM50 tu tak dapat. Udahlah keluar 4 kali, ya tak? Tapi tak salahkan demo juga, sebab bila dah diislamkan demo, dibiar. Tak ada follow up, tak ada follow through, ya tak? Itu jadinya tak macam Mus'ab ibn Umair. Nabi bila Nabi islamkan Aus dan Khazraj, Nabi hantar Mus'ab ibn Umair untuk mendidik, mengasuh mereka dan mendakwah, ya, dan juga maknanya menyeru dengan seruan Islam di bumi Madinah, Yathrib, ya tak? Jadi tak usah kata apa yang dalam hati kamu, dalam dada kamu, agenda yang tersembunyi. Bahkan Tuhan ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Sebab itu kan kita ni, amalan-amalan kita ni kan naik ke langit. Allahu Akbar. Lalu ditapis, ya tak? Tapisan demi tapisan, daripada langit ke langit, nak nyampe ke langit ke-7. Allah. Amalan kita ni cek ada tak riak. Kalau tak ada baru naik kata. Ada tak ujub. Kalau tak ada baru lagi naik. Ada tak takabur. Kalau tak ada baru boleh naik. Ada tak sum'ah. Kalau tak ada sum'ah barulah boleh naik. Oi, 7 kali tapis nak boleh nyampe ke atas nun. Jadi jangan sedap hati, ya tak? Jangan sedap hati ngepok aja, jangan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Dengan sebab itulah, ya Allah, ya tak? Banyakkan dah kita istighfar, ya. Banyak kita, ya, istighfar, ya tak? Sebenarnya kita tak ada apa, ya? Kita tak ada apa-apa, ya Allah, ya tak? Jadi Allah itu ghaib, mengetahui, ya tak? Apa juga dalam hati kamu. Sebab benda yang dalam hati itu ghaib, orang tak nampak. Bahkan ghaibas samawati wal ard. Benda yang tak nampak di langit dipanggil malakut. Fasubhanalladzi biyadihi malakut. Benda yang nampak dipanggil mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu dia, ya tuan-tuan, ya, insya-Allah. Jadi benda yang tak nampak, ghaibas samawat, dipanggil alam malakut, ya, tentang amal yang naik, tentang roh yang tak diterima, ya tak, oleh Allah. Nabi Adam kata campakkan balik, himpunkan dia bersama dengan roh yang jahat. Begitu. Itu semua alamul ghaib. Allah itu alimul ghaibi wasyahadah. Syahadah tu yang kita nampak. Yang kita nampak syahadah, yang boleh kita saksikan. Itu dipanggil alam mulk. Jadi Allah tahu apa yang tak nampak di langit dan juga di bumi. Wallahu basir. Allah itu amat-amat ia melihat, ya tak, bima ta'malun, dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi maknanya kalau hanya dakwa
Kalau hanya maknanya kita kata statement, tak jadi. Orang Allah Ta'ala bukan nak tengok dakwaan, bukan hanya statement. Allah nak tengok apa yang kita buat. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kamu, beramallah kamu untuk Islam. Nanti Allah akan tengok amalan kamu di padang mahsyar. Rasul akan tengok amalan kamu di padang mahsyar, dan orang mukmin akan tengok amal-amal baik kamu di padang mahsyar. I'malu, ya tak? Beramallah kamu. Ya, sebab itulah makanya kita tak cukup dengan slogan. Kita nak tengok apa yang kita buat. Ya tak? Jadi sebenarnya inilah yang kita selalu ada masalah. Sebab kita banyak dan kita kaya dengan slogan. Tetapi bila berbuat sekarang, ya Allah, cukuplah masalah kita, ya. Cukuplah masalah. Ya, kadang-kadang simple matter tak ada di institusi kita. Tak ada di masjid, tak ada di surau. Simple, benda yang simple. Stop gula, stok tepung, ya, kalau terjadi kebakaran, stok pakaian, tak ada. Surau kita tak ada. Surau kita tak ada, masjid kita tak ada. As simple as that pun tak selesai lagi. Kalau pergi ke gereja, kalau pergi ke tokong-tokong, dia ada tu dalam bentuk kit. Dia ada dalam bentuk kit. Tuala, beruh gigi, sejadah pada dalam tu. Padan muka, ya tak? Ya tak? Padan muka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah kelemahan-kelemahan kita. Sebenarnya umat ini mestilah ever ready. Ever ready battery. Ya tak? Ya, insya-Allah. Ever ready lah. Battery, ya tak? Jadi akhirnya saya nak simpulkan surah Hujurat ini, ya, ini hari yang terakhir untuk surah ini, adalah satu surah yang membentuk etika warga negara di sebuah negara yang dibentuk oleh baginda. Jadi aspek-aspek, ya, kita kata sistem negara, bahawa tidak boleh seseorang warga negara itu seenaknya, ya, mempengaruhi pimpinan, sedangkan pimpinan mempunyai hala tujunya, ya, ke arah mardatillah, keredaan Allah, ke arah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian dalam negara itu mesti ada suasana sangka baik. Dalam negara itu mesti ada sifat alamiyah, sejagat. Jangan ada diskriminasi, jangan ada racism. Dalam negara itu jangan ada la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan suka hina menghina di antara satu sama lain. Dalam negara itu jangan dikorek-korek, ya tak, keaiban-keaiban orang. Perbaikilah mereka, bukan seronok mencari keaiban lalu didedahkan begitu sahaja tanpa ada jalan penyelesaiannya. Dalam negara itu, dalam membuat keputusan, jangan sampai mendahului Allah, mendahului Rasul. Dalam negara itu kalau datang satu maklumat, semak dahulu, siasat dahulu, jangan terus telan, jangan terus buat keputusan. Antusibu qauman bijahalah, nantinya kamu akan menimpa musibah kepada sesama kamu lantaran tak cukup matang ilmunya dan pengetahuannya dan maklumatnya. Dalam negara itu jangan ada menggunjing antara satu sama lain. Dalam negara itu mesti mengiktiraf golongan yang senior, golongan yang telah berjuang, golongan yang telah memberikan pengorbanan, golongan yang sudah membuktikan, ya, penglibatan dan pengorbanan. Kamu jangan berbangga dengan status kamu, title kamu. Tuan-tuan, saya baca Tafsir Al-Azhar karangan Pak Hamka. Dia kata pernah satu ketika di dalam pimpinan pusat Muhammadiyah. Muhammadiyah ni satu organisasi yang awal, selain daripada di sana ada Nahdlatul Ulama NU, kemudian ada juga Muhammad Syarikat Islam, ya, 1928 ke 1926. Kemudian adanya lagi satu syarikat Islam ni untuk berdepan dengan syarikat Belanda, ya tak? Bersaing, syarikat Islam itu sebenarnya untuk bersaing dengan syarikat Belanda di Indonesia.
Kemudian ada satu lagi Muhammadiyah. Sebelum kemudiannya ada Masyumi dan sebagainya. Jadi satu ketika kata Pak Hamka, di dalam pimpinan, dalam memilih pimpinan Muhammadiyah, tiba-tiba orang berebut-rebut memilih orang yang ada title sarjana, ya tak? Orang yang ada title doktor, PhD, berebut-rebutlah. Maka akhirnya terpilihlah orang seumpama ini kerana titlenya. Sedangkan penglibatannya di bawah akar umbi, kalau bahasa Indonesianya disebut akar rumput, grassroots. Rasanya lebih tepat terjemahan tu akar rumput daripada akar umbi, ya tak? Lagi tepatlah akar rumput, ya tak? Grassroots. Tak pernah terlibat dengan grassroots, tak pernah bersusah payah dengan umat, dengan masyarakat. Tiba-tiba terus jadi pimpinan. Jenis baju masuk ke dalam je, megang ponten pen je, ya tak? Tapi kerana dia ada title sarjana hukum, ya tak? Dia ada title sarjana syariah, dia ada title sarjana doktor dan sebagainya. Lalu mereka ni terpilih. Maka tuan-tuan, tiba-tiba oleh kerana pimpinan ni walaupun terdiri daripada PhD-nya, sarjananya, tapi tak pernah terlibat di bawah ni. Berbeza dengan pimpinan sebelumnya, orang yang naik dari bawah, yang sudah bergelumang dengan umat dan masyarakat, yang sudah tahu segala kepayahan dan kesusahan. Tiba-tiba yang itu diketepikan kerana nak mengutamakan orang yang ada PhD dan sarjana, yang tak pernah turun. Sedangkan Muhammadiyah itu adalah gerakan massa, adalah gerakan umat, gerakan bawah, gerakan masyarakat, dari bawah ke atas. Tiba-tiba kata Pak Hamka, lumpuh Muhammadiyah. Satu penggal lumpuh Muhammadiyah. Satu penggal tu 3 tahun lah, ya, satu penggal di dalam pertubuhan Muhammadiyah 3 tahun lumpuh. Ada benda dia main buku je, PhD, ya tak? Dia kira sembang je kan, discourse, intellectual discourse, berbincang tentang itu, tentang ini, ya tak? Mengeluarkan idea-idea, ya tak? Kita mengupas persoalan-persoalan lalu mengeluarkan idea-idea. Dah petanduk kerobor je kan. Kita mengupas persoalan. Cikgu Rahim, ini Cikgu Jamaluddin Maidin, dia dah arwah ke? Ada lagi ya? Saya dengan Cikgu Rahim tahu lah, Cikgu Jamaluddin Maidin. Dia mengupas persoalan kemudian dia mengeluarkan idea kan. Sekali keluar tanduk semua kan. Ni masyarakat di bawah ni. Masyarakat di bawah, apa masalah ni? Ahli Muhammadiyah di bawah ni, masalah tayar beca tak bertukar kan, tak ada model nak tukar tayar beca ni macam mana? Beca ni nak bawa siswa-siswi ke universiti yang dibina oleh Muhammadiyah. Jangan buat main tuan-tuan, ni tak? Satu penggal lumpuh Muhammadiyah. Sebab itu sebenarnya dalam organisasi dan institusi, kita bukan hanya menilai dengan title. Ampun maaf, walaupun ustaz sekalipun, kalau tak pernah kerja dari bawah, tak pernah tahu masalah di bawah, dia kena nunggu orang manggil je lah. Tak? Dia dalam institusi, organisasi, dalam jemaah ni kena lantik, kena tengok orang yang dah tungkuh lumuh daripada bawah. Barulah, ya tak? Boleh kita memilih dia sebagai pemimpin. Sebab itu pemimpin tidak lahir daripada bangku-bangku dan bilik-bilik yang berhawa dingin, ya, bukan lahir daripada bilik-bilik kuliah, bukan, ya tak? Pemimpin itu orang yang lahir, yang telah bergelumang dengan masalah, kemudian berusaha menyelesaikan masalah secara praktikal and operational di dalam masyarakat, ya tak? Demikianlah lebih kurang insya-Allah 18 ayat, ya, daripada surah ini, dan insya-Allah mudah-mudahan sebarang kekurangan saya mohon maaf, dan kita boleh tekuni lagi dalam tafsir-tafsir yang lain, ya, supaya ya dapat kita memperkemaskan lagi kefahaman kita tentang surah Al-Hujurat. Maka dengan itu khatamlah kita, dan insya-Allah kalau ada kekurangan saya mohon maaf, dan ucapan terima kasih kepada jawatankuasa, kepada pengerusi dan jawatankuasa masjid yang telah memberikan laluan untuk bersama, ya, dalam program tafsir sepanjang Ramadan ini.
Dan insya-Allah program tafsir berikut di pondok hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu, termasuklah minggu ni lah, Khamis, Jumaat, Sabtu petang, ya, seperti biasa macam ini, tapi surahnya ialah surah Al-Hajj. Saya rasa baru masuk ayat ke-20 rasanya, ya, baru masuk ayat ke-20, ya, surah Al-Hajj. Jadi insya-Allah datanglah ke pondok untuk pengajian, ya, hari Khamis, hari Jumaat dan hari Sabtu ni, ya, sempena kuliah tafsir. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, sedikit perkembangan tentang pondok yang kita akan dirikan di Candan Puteri. Dan jadi memanglah ada satu hamba Allah nak bagi untuk buat pondok itu dengan satu jumlah RM120,000. Tetapi itu tidak memada, sebab kita jangka nak buat pondok 2 tingkat, atasnya musalla, ya, 50 kali 60, bawahnya classroom dan juga pejabat. Ya, jadi maknanya di situ untuk itu kita memerlukan mungkin 200,000 lah, ya, 200,000. Jadi malam saya bertazkirah di sini, saya pun tak ingat malam apa, 26 hari apa, Jumaat ni, 22, 3, 4, 5, 6, hari Sabtu. Hari Sabtu tu. Jadi hari Sabtu tu minta dengan izin dan perkenan daripada masjid untuk kita bentang sejadah, ya, bagi kita cuba untuk turut sama kita bina satu pondok di atas sana. Dan kami sebagaimana biasa, kami akan mulakan dengan surau dahulu, lepas itu baru buat pondok, ya. Kita tak nak buat pondok, surau tak ada, menyebabkan pondok itu terbengkalai 2 tahun. Baru ni kami ziarah ada satu pondok, dah siap lama dah, 2 tahun dah siap, tapi terbengkalai pasal surau tak ada. Jadi kita kena buat surau dulu. Macam mana yang buat di Kota Lama Kiri itu, kita buat surau dulu. Jadi bila ada pondok pun, ya, alhamdulillah bolehlah terus hidup kerana suraunya telah ada. Jadi tak boleh buat pondok terus, kita nak buat. Jadi oleh kerana itu surau ini, ya, insya-Allah jangkaannya dalam 200,000. Kalau ada, ya, kita kata tuan-tuan dan puan-puan boleh menyumbang pada hari Sabtu malam Ahad ni dalam tazkirah yang saya akan ada di sini, insya-Allah. Hari itulah kita bagikan sumbangan-sumbangan. Di samping itu, kalau ada yang nak masuk dalam bank, Maybank dan juga RHB lah, ya, RHB Islamic Bank, yang itu ada nombor akaunnya, current accountnya, dan juga lagi satu bank Maybank lah, ya, itu saving account, ya, itu saving account. Baik, jadi kami mungkin nanti akan edarkan nombor-nombor akaun bank itu supaya boleh dicatat dan boleh dimasukkan terus, ya, ke dalam bank, ya, insya-Allah. Tapi yang bagi nak letak dalam atas sejadah pun kita terima nanti, ya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ramai-ramai اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تقبل الله منكم.